Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanis Adriana Hazika. Hari ini saya akan membentangkan abseiling dan repelling. Apa itu abseiling? Abseiling berasal daripada perkataan Jerman yang disebut abseilen, bermaksud tali ke bawah. Abseiling juga dikenali sebagai repelling. Aktiviti abseiling ini telah lama digunakan dalam canyoneering, rock climbing, caving dan juga mountaineering untuk menuruni cerun yang terlampau curam bagi memudahkan proses penurunan bukit. Selain itu, aktiviti ini memerlukan daya ketahanan otot tangan dan kaki yang kuat untuk membuat aktiviti penurunan. Aktiviti ini memerlukan kemahiran imbangan yang tinggi. Ia juga dapat mendisiplinkan para peserta atau seseorang individu untuk menghadapi saat-saat kecemasan atau membina keyakinan yang tinggi terhadap para peserta apabila berada di tempat yang tinggi. Melalui aktiviti abseiling ini juga, para peserta dapat mempelajari cara-cara ataupun teknik penggunaan tali atau penurunan tali dengan menggunakan peralatan-peralatan khas. Selain itu juga, para peserta bukan sahaja diajar bagaimana menggunakan tali ataupun cara untuk menuruni curam, malah peserta juga akan diajar bagaimana untuk menjaga dan menyimpan tali tersebut. Aktiviti abseiling dapat memberikan kepuasan kepada para peserta, terutama peserta yang tidak pernah melakukan aktiviti tersebut. Walaupun aktiviti ini kelihatan amat berbahaya, dengan penggunaan teknik penurunan yang betul dan keazaman yang tinggi, ia dapat mengurangkan rasa gemuruh dan takut para peserta. Secara tidak langsung, aktiviti ini telah membentuk sasar diri para peserta dengan lebih baik. Aplikasi abseiling biasanya digunakan dalam beberapa aktiviti seperti pendakian. Pendakian biasanya untuk kembali kepada asas memanjat atau titik di mana seseorang boleh mencuba laluan yang baru. Seterusnya ialah canyoning. Canyoning digunakan ketika air terjun atau cerun terlalu curam. Caving digunakan ketika bahagian bawah tanah lapang dan menggunakan teknik single rope teknik. Seterusnya ialah perindustrian. Tali abseiling sering digunakan untuk mengakses bahagian struktur bangunan bagi tujuan penyelenggaraan, pembersihan maupun pembinaan. Akhir sekali ialah keselamatan, bertujuan untuk menyelamat orang yang tercedera ketika mereka berada di atas gunung atau tempat tinggi dengan menggunakan teknik abseiling. Peralatan abseiling. Tali kemantel. Tali kemantel terbahagi kepada dua, iaitu tali statik dan tali dinamik. Tali statik direka khas untuk aktiviti di mana ia hanya memberikan regangan yang sedikit. Tali dinamik. Tali dinamik direka khas untuk pendaki belay kerana fungsinya yang dapat diregangkan di bawah beban yang berat dan dapat menyerap kejutan apabila pendaki jatuh. Penjagaan tali. Tali yang dibuat daripada kapas hem atau nilon akan disimpan di tempat yang sejuk dan kering bagi tujuan penyimpanan yang betul. Untuk mengelakkan menjadi kusut atau bersimpul, ia biasanya bergelung. Elakkan memijak tali kerana kepingan batu kecil akan masuk melalui sarung dan boleh merusukkan tali. Tali boleh dibersihkan dengan membentukkan tali kesinik rantai. Harness dipakai di bahagian pinggang untuk menjaga keselamatan pendaki. Dalam bentuk yang mudah, harness boleh dibuat dengan tali atau webbing nilon yang diikat di sekeliling pinggang. Seterusnya ialah figure of 8, juga dikenali sebagai angka 8, biasanya digunakan sebagai descender tetapi juga boleh digunakan sebagai alat belay sekiranya tiada alatan yang sesuai. Figure of 8 dibuat daripada aluminium dan dibentukkan menjadi bentuk 8 yang mana kelebihannya adalah tahan haba. Figure of 8 memberikan kepantasan dan penurunan yang terkawal atas tali. Last sekali ialah rescue 8. Rescue 8 digunakan dalam aktiviti penyelamatan. Rescue 8 mempunyai telinga dan sayap yang mengelakkan tali daripada terkunci atau mewujudkan lilitan halangan pada tali dan ianya dibuat dari peralatan abseiling yang keempat adalah karabiner. Karabiner atau karabiner adalah gelung logam dengan gerbang yang dimuatkan dengan spring yang digunakan untuk mengawal komponen dengan cepat dan terbalik, terutamanya dalam sistem kritikal keselamatan atau digunakan semasa aktiviti lasak. Jadi, karabiner antara merupakan peralatan yang paling penting dan amat diperlukan semasa berlakunya aktiviti abseiling. Karabiner juga dikenali sebagai cangkuk spring yang digunakan oleh peluru senam karabiner atau karabiner untuk melampiaskan barang kepada tali pinggang atau bandolier.
Contoh-contoh karabiner. Boots atau kasut. Memilih kasut yang bersesuaian dengan aktiviti lasak, memilih yang berkualiti, memilih mengikut saiz yang sesuai. Ketiga-tiga aspek ini adalah amat penting dan perlu dititik beratkan semasa berlakunya pemilihan kasut. Ketiga-tiga aspek ini amat membantu untuk mengurangkan kecederaan berlaku kepada bahagian kaki semasa berlakunya aktiviti abseiling. Peralatan abseiling yang seterusnya adalah helmet. Helmet adalah amat penting untuk melindungi bahagian kepala kita apabila sedang melakukan aktiviti lasak. Selain itu, memilih saiz helmet yang bersesuaian adalah amat penting untuk memastikan dia terletak di kepala dan tidak mudah tercabut. Contoh helmet apabila aktiviti abseiling dijalankan. Seterusnya, glove atau sarung tangan. Wajib memakai glove atau sarung tangan apabila sedang melakukan aktiviti ini. Ini amat penting untuk mengelakkan kecederaan berlaku kepada jari atau pergelangan tangan kita. Selain itu, ia juga boleh menguatkan gegaman kita kepada tali abseiling. Contoh-contoh glove yang berkualiti. Jenis tali, bahan binaan serta kegunaan. Pengenalan kepada tali. Apakah tali? Tali adalah seutas serat dipilin atau dianyam bersama untuk meningkatkan kekuatan bagi menarik dan menyambung. Ia mempunyai kekuatan tegangan tetapi terlalu lentur untuk memberikan kekuatan mempatan. Tali digunakan untuk menarik dan bukannya untuk menolak. Tali adalah amat penting dalam bidang seperti pembinaan, pelautan, pengembaraan sukan dan perhubungan. Dan tali ini digunakan sejak zaman prasejarah lagi. Tali ini terbahagi kepada dua jenis, iaitu life safety rope dan utility rope. Life safety rope bertujuan memberi perlindungan dan keselamatan nyawa kepada sesiapa sahaja, sama ada penyelamat atau mangsa, semasa mengendalikan dan menggunakannya. Manakala, utility rope ialah tali yang dibina dan dihasilkan hanya untuk kerja-kerja yang tidak melibatkan nyawa. Jenis tali yang pertama iaitu fiber asli. Fiber asli merupakan tali yang diperbuat daripada bahan-bahan berunsurkan tumbuhan dan haiwan. Contoh-contoh fiber asli adalah tali belati, manila hemp, tali sisal, tali jut, tali sabut dan tali kipas. Tali-tali ini digunakan mengikut kegunaannya yang tersendiri, iaitu tali sabut digunakan dalam aktiviti menyelamat di laut, manakala tali jut digunakan dalam kerja-kerja harian. Manila hemp juga digunakan di pelabuhan kerana kekuatannya yang sederhana. Manakala tali fiber statik pula mempunyai sifat-sifat yang tidak reput, tidak cepat menjadi buruk seperti mana tali fiber asli dan setiap lembar fiber terus-menerus tanpa putus. Wire rope atau dikenali sebagai tali wire. Ianya diperbuat daripada besi, tidak digunakan lagi dalam aktiviti penyelamatan, digunakan dalam kerja-kerja keselamatan sahaja. Ianya kerana kerja-kerja keselamatan menggunakan bahan yang keras dan sesuai digunakan untuk menerima bebanan yang tinggi. Tali polyolefin. Sifat-sifatnya ianya terapung di atas air, ketahanan terhadap asid, tidak menyerap air iaitu sebanyak 1% penyerapan sahaja. Ketahanan terhadap geseran adalah rendah, keanjalan talinya yang tinggi, mudah rosak kerana terdedah kepada cahaya matahari. Seterusnya tali Kevlar. Tali Kevlar sifat-sifatnya ialah harganya yang sangat mahal tetapi mempunyai kekukuhan yang sangat tinggi berbanding tali polyolefin. Penerimaan haba yang tinggi, kalis peluru, tidak anjal, penyerapan tenaga yang rendah serta rapuh dan mudah rosak terhadap simpulan.
Seterusnya ialah tali polister. Tali polister diperbuat daripada serat buatan yang dinamakan serat polister. Sifat-sifatnya ialah mempunyai ketahanan kepada asid yang tinggi, kekukuhannya juga tinggi, tahan haba dan sinaran matahari, mudah rosak apabila terkena alkali, dan digunakan untuk kerja-kerja keselamatan kerana sifatnya yang mempunyai ketahanan dan kekukuhan yang tinggi serta tahan kepada haba. Seterusnya ialah nylon. Nylon diperbuat daripada produk sampingan kimia iaitu petroleum, arang batu dan produk pertanian. Sifat-sifatnya ialah mempunyai kekukuhan yang tinggi, keupayaan menerima kejutan bebanan yang tinggi dan tahap mencairnya iaitu sebanyak 249 Celsius atau 480 Fahrenheit. Kegunaannya di dalam tali ialah lifting application, towing lines serta anchor lines. Seterusnya, kita akan pergi kepada tali kermentel dalam teori tali tinggi sebagai peralatan bagi aktiviti abseiling. Nama kermentel diambil daripada perkataan Jerman yang bermaksud teras kod dilindungi. Tali kermentel ini mempunyai teras kern gentian pulas yang panjang di terasnya dengan sarung luar dianyam atau selubung gentian dianyam. Teras memberikan kebanyakan kekuatan, iaitu sekitar 70%, sementara selubung melindungi teras dan menentukan ciri kendalian tali, iaitu berapa mudah ia dipegang, diikat dan lain-lain lagi. Tali kermentel ini berbeza dari segi kern, iaitu jenis statik adalah bahagian sebelah dalam sebagai teras yang dianyam, manakala bagi jenis dinamik pula, bahagian sebelah dalam sebagai teras yang dianyam berpintas. Bagi mentel, bahagian sebelah luar sebagai sarung yang dianyam untuk menutupi teras. Tali kermentel terbahagi kepada dua, iaitu dinamik dan statik. Bagi tali statik, ia direka khas untuk aktiviti rappelling di mana ia hanya memberikan regangan yang sedikit. Manakala, bagi tali dinamik, ia direka khas untuk pendaki belay kerana fungsinya yang dapat diregangkan di bawah beban yang berat dan dapat menyerap kejutan apabila pendaki jatuh. Tali dinamik yang dihasilkan untuk pendakian ini juga telah diuji oleh UIAA. UIAA atau dikenali sebagai International Mountaineering and Climbing Federation dalam bahasa Inggerisnya, mempunyai misi di mana UIAA menggalakkan pertumbuhan dan perlindungan mendaki gunung serta memanjat di seluruh dunia dengan memelihara semangat dan tradisi mendaki, memajukan amalan pendakian yang selamat dan beretika, menggalakkan akses yang bertanggungjawab, berbudaya dan perlindungan alam sekitar, dan akhir sekali iaitu menyokong penyertaan belia dan gerakan Olimpik. Assalamualaikum. Saya Atia Batrisha binti Abdul Rauf dan Maizatun Syahidah binti Muhammad Jamil. Kami akan membentangkan tentang tajuk tata cara keselamatan ascending dan rappelling. Apa itu ascending? Ascending ialah aktiviti naik dengan menggunakan tali. Jenis-jenis teknik untuk ascending ada 5. Yang pertama, tradisional. Yang kedua, footlock. Yang ketiga, tali demi tali. Yang keempat, semi-mechanical. Dan yang kelima ialah full mechanical. Baiklah, bagi yang pertama tadi iaitu traditional, kita akan menggunakan sepenuhnya kekuatan tangan bagi memanjat ke atas. Untuk footlock pula, memanjat secara menegak ni bermaksud memanjat secara menegak yang dibantu pijakan pada salah satu kaki di mana pijakan tali dapat mengurangkan penggunaan kekuatan tangan. Tali hendaklah tegang sedikit bagi memudahkan si pemanjat meneruskan teknik ini.
Memanjat teknik ini akan memberi badan seperti bentuk L. Kedudukan kaki dibuat satu lilit pada betis. Pergerakan kaki secara menapak pada dinding dan kekuatan tangan diperlukan bagi menahan badan. Kedua hujung tali ke bawah perlu ditegangkan sewaktu pemanjat berehat dan kendurkan salah satu tali apabila dipinta oleh pemanjat semasa pergerakan berlaku. Harus diingatkan, pemakaian kasut yang tinggi iaitu jungle boots atau sarung kaki panjang dan tebal bagi mengelakkan kecederaan pada betis. Memanjat cara menekak yang sedikit selesa. Satu lingkaran dibuat keluar atau ke dalam pada betis dan kedua kaki. Pergerakan dilakukan seperti footlock di atas dan memberi kemudahan di mana si pemanjat dapat berehat lebih lama dan selesa. Penyelamat bawah, seorang atau lebih, akan menegangkan tali apabila salah satu kaki bergerak ke atas untuk mengambil satu langkah ke atas. Jenis-jenis teknik ascending tali dengan tali. Lakukan ikatan perusik pada tali untuk kegunaan badan. Ikatan perusik tu macam dalam gambar yang ditunjukkan tu. Yang kedua, lakukan ikatan perusik atau klames di bawah ikatan perusik tadi untuk kegunaan kaki. Maksudnya ikatan perusik ni dilakukan 2 kali. Satu untuk kegunaan badan, lagi satu untuk kegunaan kaki. Pijak tali kegunaan kaki dan tolak tali kegunaan badan seberapa atas yang boleh. Kemudian tarik tali kegunaan kaki ke atas menyamai paras lutut. Lakukan langkah menolak dan menarik tali sehingga sampai ke checkpoint. Untuk teknik seterusnya iaitu semi-mechanical, teknik ini menggunakan satu jumar dan tali pusik. Kenakan jumar pada tali iaitu untuk kegunaan badan. Lakukan ikatan pusik atau clamps di bawah jumar tali untuk kegunaan kaki. Kemudian pijak tali pusik dan tolak jumar seberapa atas yang boleh. Kemudian tarik tali pusik ke atas menyamai paras lutut. Lakukan langkah-langkah menolak dan menarik jumar dan tali pusik sehingga sampai ke checkpoint. Teknik ascending yang kelima, full mechanical. Kenakan jumar pada tali untuk kegunaan badan. Kenakan gips jumar di bawah jumar untuk kegunaan tali. Pijak gips dan tolak jumar seberapa atas yang boleh. Kemudian tarik gips ke atas menyamai paras lutut. Lakukan langkah menolak dan menarik jumar dan gips sehingga sampai ke checkpoint. Okey, apa itu rappelling? Rappelling ni teknik penurunan menggunakan tali pada tempat berdinding. Dia sama je rappelling dengan descending tu. Cuma descending dia turun tanpa dinding. Rappelling turun ada dinding. Jenis-jenis teknik untuk rappelling ada 4. Yang pertama, normal rappelling. Yang kedua, spider rappelling. Yang ketiga, Australian rappelling. Dan yang keempat, working middle way. Okey, baiklah. Untuk normal rappelling ni, turun dengan menggunakan teknik, iaitu teknik kaki menapak pada dinding dan tangan mengawal brake. Mengawal kelajuan lah di belakang pinggang. Kedudukan karabina di hadapan badan, turun dengan cara membelakangkan badan. Untuk spider rappelling pula, turun dengan teknik kepala ke bawah dan kaki mengepit tali. Badan rapat ke dinding. Untuk yang ketiga iaitu Australian rappelling, iaitu turun dengan bahagian hadapan badan menghadap ke bawah. Berdiri dan menapak turun, karabina berada di belakang pinggang. Dan working middle way iaitu teknik berhenti di pertengahan perjalanan turun dalam kedudukan normal rappelling. Tujuan untuk meninjau atau menyelamat. Lilitan dibuat pada peha atau bawah punggung untuk mengawal pergerakan. Yang terakhir, tata cara keselamatan semasa rappelling. Sebelum turun dengan tali, pastikan semua peralatan yang akan digunakan
berada dalam keadaan siap siaga. Contohnya, helmet, karabina, harness. Pastikan semua peralatan telah dipakai dan dipasang dengan sempurna. Pastikan anda melapor kepada pengawas di atas sebelum keluar ke platform. Semasa turun dengan tali, pastikan belaying berada dalam keadaan sedia. Keluar ke platform dengan perlahan-lahan dan tangan berada dalam kedudukan brake. Apabila mendapat arahan daripada pengawas, barulah anda mula bergerak ke bawah. Pengawas tu belayer tadi itulah. Apabila anda selamat sampai di bawah, laporkan kepada pengawas bertugas sekiranya anda mempunyai rasa seperti pening, sengal, terselih dan sebagainya. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afika binti Jamali. Pada hari ini, saya akan menerangkan apa itu dispatcher. Okey, mari sama-sama kita saksikan. Dispatcher, seperti anda lihat, mari saya tunjukkan. Ini merupakan dispatcher. Dan ini juga di mana individu yang berdiri di atas ni adalah dispatcher. Seperti anda boleh lihat, dispatcher ini berkedudukan di atas, tak kiralah dalam sukan abseiling, flying fox ataupun juga aktiviti menyelamat. Orang yang berada di atas adalah dipanggil dispatcher. Mari kita teruskan. Pada slide yang kali ini, saya akan menerangkan 3 komponen utama iaitu pengenalan, skop tugas dan juga kepentingan dispatcher. Pengenalan mengenai dispatcher. Dispatcher adalah istilah dalam bahasa Inggeris yang digunakan dalam aktiviti sukan lasak tali tinggi. Jika ditafsirkan dalam bahasa Melayu, dispatcher ini bermaksud penyampai. Dispatcher memainkan peranan penting dalam menjaga keselamatan peserta aktiviti sukan tali tinggi ataupun kerja menyelamat. Mengapa? Mari sama-sama kita saksikan. Skop tugas dispatcher dapat disenaraikan 3 di sini. Di mana yang pertama, dispatcher perlu memastikan kelengkapan dipasang dengan lengkap pada penerjun ataupun penyelamat. Maknanya, di atas sana sebelum peserta ataupun penyelamat turun, tali hendaklah di-rigging dengan betul dan juga sempurna. Yang kedua, dispatcher bertugas untuk memberikan isyarat dan arahan kepada belayer di bawah yang menjaga belay line, sama ada untuk mengendurkan ataupun menegangkan tali bergantung kepada situasi penerjun. Yang terakhir adalah dispatcher perlulah memasang belay line ataupun tali sokongan kepada penerjun atau penyelamat bagi tujuan keselamatan. Terdapat 3 kepentingan utama dispatcher. Yang pertama, memastikan tiada kemalangan yang berlaku. Hal ini bertujuan adalah untuk menjaga keselamatan ketika melakukan sukan aktiviti lasak seperti abseiling, wall climbing dan juga pelbagai aktiviti yang melibatkan tali. Seterusnya adalah memastikan aktiviti menyelamat dapat berjalan dengan lancar. Sebagai contoh, ahli bomba merupakan antara individu atau kumpulan yang amat mahir dengan aktiviti menyelamat menggunakan tali. Hal ini demikian kerana sebagai contoh dalam situasi terdapat kemalangan di dalam gaung, mangsa kemalangan perlulah diselamatkan menggunakan teknik tali tinggi. Akhir sekali adalah memastikan penerjun berada dalam keadaan yang sedia. Makna kata, dispatcher adalah orang yang memastikan penerjun ataupun penyelamat berada dalam keadaan yang sedia untuk melakukan aktiviti ataupun kerja menyelamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisha Farhani binti Muhammad Faizal, nombor pelajar 2019-227274 akan menerangkan tentang belayer. Apa yang anda tahu tentang belayer? Belayer ialah orang yang mengawal tali keselamatan untuk pendaki. Definisi belayer lain ialah orang yang menghidupkan tali di sekeliling klik atau mengikat pin.
Selalunya kedudukan bileya berada di bawah. Seterusnya, dari mana datang bileya? Sebelum itu, bileya adalah sejenis kegiatan dalam panjat tebing. Ketika seseorang memanjat tali, ada seseorang yang di bawah sebagai backup. Orang yang membilih disebut sebagai bileya. Fungsi bileya. Seseorang bileya berperanan penting untuk menghentikan gerak laju tali serta menjaga keselamatan pada pemanjatan yang pertama. Mari kita lihat prosedur membilih. Yang pertama, pemanjat perlulah memasang tali utama ke harness menggunakan simpul depalan. Kedua, bileya memasang alat bilih seperti figure of 8 dan grey-grey ke harness lalu menghubungkan tali dari pemanjat ke alat bilih tersebut. Selanjutnya, bileya melakukan pemeriksaan cross-check pada pemanjat, termasuk keadaan harness pada pinggang. Periksa semua pengait di harness sudah dikunci dengan betul. Seterusnya, periksa juga ikatan dan penggunaan helmet. Begitu juga sebaliknya, si pemanjat juga perlu melakukan hal yang sama terhadap bileyanya, terutama memeriksa karabiner supaya sudah dikunci dengan betul. Pemanjatan akan dimulakan apabila sudah mencapai kesepakatan. Bileya selalu menggunakan teknik 5-step for billy. Mari kita lihat gambar yang menerangkan tentang 5-step for billy. Sekian, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga anda mendapat ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Mirza Batrisha binti Mak Basrin dan Amira Hazlin Sofia binti Cikarola akan membentangkan tentang tajuk peraturan keselamatan semasa menggunakan tali. Pengenalan kepada peraturan keselamatan. Tali merupakan salah satu peralatan yang sangat penting terutama ketika kecemasan. Ianya digunakan secara meluas oleh pasukan penyelamat ketika menjalankan tugas-tugas. Setiap anggota penyelamat harus mempelajari dan mengetahui selok-belok tali serta berlatih untuk memainkan diri dalam setiap aspek mengenai tali, terutamanya langkah-langkah keselamatan dan penjagaan tali. Begitu juga bagi orang awam yang minat melakukan aktiviti rekreasi yang melibatkan penggunaan tali seperti aktiviti panjat memanjat. Oleh itu, wajarlah mengetahui serba sedikit tentang penggunaan tali. Cara penjagaan tali. Tali hendaklah disimpan di tempat yang tinggi. Suhu normal yang bersesuaian untuk menyimpan tali adalah pada suhu bilik. Tali tidak boleh dibasuh menggunakan asid, minyak atau sabun. Tali tidak boleh diletakkan di atas tanah, pasir dan lantai yang basah. Cara untuk mengenal pasti kerosakan pada tali. Pertama, dengan melihat dan merasa. Kedua, tali berbulu dengan teruk. Ketiga, perubahan warna tali daripada warna menarik kepada warna yang agak pudar. Cara keselamatan bekerja dengan tali. A. Mempunyai dua tali line masing-masing tertambat pada minimal 2 titik tambat berpisah. Pertama, tali keselamatan yang dilengkapi dengan perangkap perlindungan jatuh perorangan bergerak Mobile Personal Fall Arrestor. Kedua, tali kerja yang dilengkapi dengan alat untuk naik turun. B. Menggunakan sabuk tubuh full body harness yang sesuai. C. Menggunakan helmet, gloves untuk keselamatan kulit dan boots semasa mengendalikan aktiviti tali tinggi. Pemakaian ketika aktiviti. Rambut hendaklah pendek dan kemas. Bagi perempuan yang bertudung, tudung hendaklah dimasukkan ke dalam baju. Tidak memakai perhiasan seperti barang kemas ataupun jam. Baju hendaklah dikancing. Kesimpulannya, penjagaan tali adalah sangat penting agar tali sentiasa dalam keadaan yang baik sebelum digunakan. Oleh itu, kita hendaklah mempunyai pengetahuan tentang cara untuk mengenal pasti kerosakan yang ada pada tali. Kaedah penggunaan tali adalah sesuatu yang sangat penting untuk dipelajari agar keselamatan sentiasa terjamin. Pemakaian ketika aktiviti juga merupakan salah satu faktor keselamatan semasa menjalankan aktiviti yang melibatkan penggunaan tali. Maka etika pemakaian haruslah dipatuhi. Peraturan-peraturan ini sangat penting bagi jaminan keselamatan. Sekian, terima kasih.